Assalamualaikum bang. Tak berlakon ke hari ni? Waalaikumsalam dek. Baru je habis. Masih bertenaga. You prep lelaki. Tongkat Ali untuk tenaga lelaki. Untuk tenaga lelaki? Saya ambilnya setiap hari untuk tenaga sepanjang hari. Telah diuji secara saintifik pula tu. New Prep Lelaki. Sistem tenaga untuk lelaki sejati. Aaron Aziz mengamalkan pengambilan New Prep untuk mengekalkan prestasi dan tenaga berpanjangan. Program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan ini diperkasakan dengan New Prep Lelaki. Dibawakan oleh Biotropics Malaysia Berhad. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda seperti yang dijanjikan. Kita bawakan program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan. Saya Zulkifli Bujang. Dan saya Wan Syahrina. Dan kita ada... Saya Dr. Ismail Tambi. Dan minggu ini kita memulakan sebenarnya program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan bersama New Prep dibawakan oleh Biotropics Malaysia Berhad, dan program ini untuk episod pertama dan episod-episod seterusnya akan mengupas sama-sama isu-isu kesihatan lelaki, dan anda kami alu-alukan untuk terlibat sama dalam diskusi kita. Anda boleh hubungi talian biasa 0326927939. Ya, ini bukan soal orang yang bermasalah sahaja berdepan dengan masalah berkaitan dengan kecergasan ataupun berkaitan dengan lemah tenaga lelaki je. Sesiapa sahaja pun sebenarnya boleh terlibat sama. Kerana apa? Kerana kita nak sentuh khusus berkenaan dengan herba-herba yang dikaitkan secara langsung berkenaan dengan soal tenaga ni, doktor. Antara herba yang paling terkenal sekali ialah soal herba tongkat Ali ini, ataupun dengan nama saintifiknya tu Eurycoma longifolia, ataupun orang panggil Long Jack. Jadi banyak khasiat sebenarnya yang boleh kita ketengahkan, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang perlu orang ramai tahu tentang Long Jack ini ataupun tongkat Ali ini. Ada mudarat ke, tidak ke, ataupun bagaimana agaknya Long Jack ini ataupun tongkat Ali ini memberi ataupun berfungsi untuk memberi tenaga kepada orang lelaki. Ini semua perlu kita ambil tahu. Betul-betul. Dan siapa yang sebenarnya betul-betul boleh menggunakan tongkat Ali? Mungkin doktor kena beritahu kita dulu pengenalannya. Okey, kalau kita cakap tentang tongkat Ali, mungkin bukannya yalah sekarang ni kita dengar saja, tapi kita cuba tinjau zaman silam negara kita, yang mana tongkat Ali itu harum baunya. Ya, apa tidak? Kalau tidak, maka kan banyakkan Mak Saleh ni semua ni diorang meninjau tentang herba-herba yang ada sana lah di hutan belantara untuk meneliti apa dia yang sesuai dan sebagainya. Nenek moyang mengamalkan tongkat Ali untuk kesihatan, untuk kesejahteraan, dan benda tu telah ditulis dalam buku-buku ataupun dalam penulisan buku zaman dulu, yang mana pernah diterbitkan di buku-buku botanika dan sebagainya. Ya, jadi sekarang ni yang kita dengar ni, apa yang kita dengar ni cuma apa yang digembar-gemburkan aja. Apa yang orang suka dengar. Orang suka dengar apa dia? Wow, hebat, kuat, keras, memberi tenaga. Itulah macam itulah. Tapi sebenarnya bukan tu aja. Kalau kita cuba tinjau, kita akan dapati malahan wanita pun boleh mengamalkannya. Tidak ada perbezaan untuk lelaki ke wanita ke kan. Rina, maksudnya Rina pun boleh, Rina. Boleh ambil tongkat Ali. Saya rasa itu sebabnya saya berada di sini bersama dengan Zul dan juga doktor sekarang ini. Dapat semangat dia lah kata orang Kita bercakap dia dapat semangat. Okey. Doktor, tongkat Ali sendiri ialah herba yang dikatakan tumbuh meliar dan meluas di hutan belantara tropika Borneo. Kenapa agaknya begitu? Apa keistimewaan yang ada pada tongkat Ali? Ia tidak ada di tempat-tempat lain di luar negara Nusantara ni. Okey, kalau kita cakap tentang tumbuhan ni memang khusus di hutan belantara Nusantara. Malahan kalau kita cuba tinjau, kita dapati ada juga di negara lain. Mungkin kalau kita tengok, mungkin di India ada, mungkin di Burma ada. Malahan saya juga difahamkan mungkin di Amazon pun mungkin ada. Tapi itulah dia, negara tu ialah dengan dia punya bahan-bahan tanah dan sebagainya kan, mungkin agaknya khasiat dia berbeza lain.
Dan mungkin agaknya kalau ada orang buat tinjauan pun mungkin tak ada apa-apa yang seronok. Ya, kalau kita tengok biasanya kan orang yang buat tinjauan ni, ialah siapa-siapa lah yang buat kutipan, dia mengutip, dia mengambil bahan-bahan tumbuhan ni, lepas tu dia buat tinjauan. Ini mungkin daripada pemerhatian dilakukan, didapati ada kebaikan. Jadi daripada situlah baru kefahaman tentang kebaikan herba-herba tu timbul. Jadi kebetulan untuk kita, nenek moyang kita kebetulan menggunakannya, dia dapati bagus, bersemangat, sihat dan sebagainya. Bukan tu saja, kajian yang dilakukan didapati hebat tungkat ahli Malaysia ni kalau dibandingkan dengan tungkat ahli dari katakan Indonesia ataupun di tempat lain. Walaupun dari segi dari segi tu kononnya samalah. Yalah, apa tidak, kalau anda bayangkan orang Jepun tahu tungkat ahli tu bagus sebagai sebagai penawar untuk penyakit malaria. Malahan malaria satu ketika dahulu begitu leluasa kan. Jadi perang Jepun, orang bantai tungkat ahli. Macam itulah. Jadi banyak tanya sialah ni orang asli. Kalau tanya dengan dia, kata dia nyamuk tak kacau dia. Tu cerita dia bukan tu. Yes. Saya terfikir juga doktor, kenapa namanya tongkat Ali? Kenapa dia tak jadi tongkat Hasan ke tongkat Zulkifli? Ya, macam-macam. Itu yang saya cakap tu. Pasal apa, kita cuma perhati, kita ni kan tahu saja macam lelaki ni, dia cuma perhatikan perkara-perkara yang ada kait-mengait dengan ciri kelelakian, semangat kelelakian. Jadi tongkat ialah macam orang dah tua tu memerlukan tongkat. Semangatlah dia, dapat semangat. Itu dari segi aspek tongkat. Yang Ali tu? Yang Ali tu yang saya maksudkan tu, kenapa guna Ali pula. Jadi kalau saya tengok sini, saya dapati ialah ada kaitan dengan dengan apa nama ni, dengan kehebatan Sayyidina Ali. Saya tak fikirkan Ali mana. Kalau nak katakan Pak Ali ke apa ke, I don't think so. Nanti dia mesti ada siapa yang betul-betul dia bukan hebat cerita lah. pasal sepasang suami isteri Fatimah dengan Ali macam itulah lebih kurang. Yalah, betul tak, pasal tu kita dengar yang kecil Fatimah ni. Tak apalah, Fatimah tu kita understand lah, kita faham lah kan. Tapi kacip pula digunakan ni. Kacip Fatimah. Herba kacip Fatimah. Kenapa tak cakap herba Fatimah, tidak kacip pula lagi? Adalah maksud dia yang tersurat dan tersirat. Baik. Yang si lelaki pula ni Tongkat Ali. Dah lah macam tu kata dia. Wah, lagi satu pasak bumi. Pasak bumi dengan tongkat Ali ni sama. Tapi di Indonesia orang panggil pasak bumi. Jadi malahan kalau kita cuba tinjau ni macam-macam lah. Ada yang digunakan istilah pahit. Jadi ada yang istilah yang pahit itu mungkin agaknya istilah yang perubatan lah. Kononnya benda yang pahit-pahit ni semua ni memang ada dia punya khasiat tersendiri, perubatan lah, macam itulah lebih kurang. Tapi untuk memberikan gambaran dan semangat yang tongkat yang itu yang Eurykoma longifolia tu digunakan tongkat Ali. Jadi mungkin itu yang saya maksudkan dari semangat tu. Semangat, kekuatan, mengangkat. Itu soal orang kata tu macam apa orang kata macam gambaran lah berkenaan dengan tongkat Ali itu sendiri. Tapi kalau hasil kajian yang saintifik terhadap apa yang ada dalam akar tongkat Ali itu sendiri, bagaimana agaknya kita nak beri kefahaman yang memang betul-betul ada kajian yang terperinci, sebab ada ni ada benda Allah ni yang sebenarnya menyebabkan boleh jadi kuat. Yalah, kalau kita tengok di sini kan, biasanya kan sebelum ada apa-apa kajian, penyelidikan dan sebagainya, mesti nak ada dia punya cerita kata orang. Mesti ada storyline. Jadi storyline untuk tongkat Ali tu itulah dia. Untuk semangat, kesihatan, kekuatan, syahwat, naikkan seh kata dia. Naikkan seh. Itulah cerita tu. Tapi jadi itu yang gambar yang kita nampak. Dan malahan semua ujian awal, kajian awal dilakukan berputar ke situ. Jadi kononnya kan semua yang haiwan-haiwan, binatang-binatang, kajian binatang ni apa diorang buat? Diorang kasih binatang ni makan, nak tengok betapa beraksi binatang tu dari aspek Jadi menggunakan tikus putih lah ni sebagai kajian. Tikus putih ke tikus hitam, lantaklah diorang gunakan tikus untuk berinteraksi tikus tu. Jadi nak tahu hebat ke? Macam mana ke? Macam itulah cerita ni. Jadi apa yang diorang buat? Diorang tengok kekerapan tikus tu berinteraksi. Jadi tengok berapa banyak punya
kata orang tu mencit tu mana anak yang keluar itulah yang Okey. Hasil beraksi tadi tu. Okey. Jadi kononnya daripada situlah boleh cakap, wah benda ni baguslah, hebat, aphrodisiac kata dia. Memang hebat. Jadi itulah istilah yang digunakan. Banyakkan kajian semua berputar kat situlah. Tapi kita tak tahu. Kita mesti nak tahu itu sebenarnya menggambarkan tenaga. Tenaga, kekuatan, semangat. Rina, kata kunci dia ialah tenaga, Rina. Jadi kalau kita makan tongkat ali, kita jadi ada tenaga. Jadi bila tenaga lebih, itu yang baru kita orang kata tu boleh hapuskan stigma-stigma yang lain. Betul. Tenaga secara keseluruhan Ya, betul. Itu yang tu dia. Ya, dan penyelidikan intensif ke atas tongkat ali yang dimulakan oleh penyelidik tempatan diketuai oleh FRIM dengan kerjasama sebuah institut dari luar negara pada tahun 2000, dan kemudian hasil penyelidikan itu dipatenkan dan Biotropics Malaysia Berhad diberi lesen eksklusif ke atasnya. Ini yang saya nak tanya doktor sebenarnya. Tongkat ali ni dia tak macam herba yang lain-lain macam pegaga ke, kita boleh buat jus, kita boleh makan sebagai ulam juga. Makan sebagai ulam. Jadi kalau tongkat ali ni memang harus kita gunakan byproductnya sahaja ke, ataupun kita mereka yang ada dekat-dekat hutan sana mereka boleh ambil terus makan macam tu saja? Okeylah, dia ikut kebiasaan lah. Kalau kita dah biasa dengan benda yang pahit tu kan. Kalau kita tengok nenek moyang kita, mungkin pada waktu dulu tu kalau nak minum teh ke atau apa-apa decoction, orang cakap decoction tu mana air rebusan dan sebagainya, itu berikan tenaga lah. Macam teh tu kan pahit, sama juga. Anything pahit dicampur-campur, masuk, minum. Tapi macam kita yang dah tak biasa dengan benda ni, mungkin jarang. Tapi selain daripada makan, boleh disapu tau. Ya, boleh disapu. Maknanya kan tongkat ali tu boleh dia lumatkan. Bukan senang nak lumat tau. Itulah. Daun dia pun tak boleh hancur kan? Itu saya tak tahu. Saya tak pernah pergi ke jungle, saya tak tahu. Tak, saya sendiri pernah orang ditunjukkan lah oleh seseorang. Dia kata kalau nak kenal pasti pokok tongkat ali ni, cuba ramas daun dia. Tengok kalau daun dia tak hancur, maksudnya inilah dia tongkat ali. Jadi kalau kita jalan-jalan kat hutan kan, kita nampak daun, kita ramas daun tu, tengok tak hancur, tak lumat daun tu, dia masih lagi serupa daun, macam daun plastik jadinya. Itu tongkat ali lah tu. Atau memang daun plastik kat situ. Okey. Nampaknya daun plastik lah. Ya, baik. Kita bercakap tentang lelaki bertongkat ali dalam episod pertama program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan bersama NUPREP. Sekarang ini kita bersama Dr. Muhammad Ismail Muhammad Tambi, pakar kesihatan lelaki. Jadi tentu saja bukan sekadar tentang tongkat ali, tapi isu-isu kesihatan lelaki juga anda boleh terus ajukan sebarang soalan berkenaan dengannya menerusi talian kami 0326927939 sekarang. Boleh hubungi ataupun di facebook.com palang bernama Radio 24 dan boleh tonton secara langsung di www.radio24.com.my. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Anda sedang mengikuti program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan yang diperkasakan dengan NUPREP Lelaki. Dibawakan oleh Biotropics Malaysia Berhad di Bernama Radio 24. Menyebut nama saintifik Uricoma longifolia Jack mungkin tidak sama seperti akrabnya kita mendengar nama tongkat ali. Hakikatnya, ia merujuk kepada spesies tumbuhan sama yang memiliki pelbagai khasiat ubat-ubatan kepada tubuh badan. Tongkat ali banyak didapati tumbuh meliar di hutan-hutan tropika di Asia Tenggara. Sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, khasiat tongkat ali telah diteroka secara tradisional dan menjadi amalan kesihatan turun-temurun. Jangan terkejut, di Malaysia sahaja terdapat lebih 10 nama berbeza yang diberikan kepada tongkat ali mengikut lokaliti. Sejak sekian lama juga, nenek moyang kita telah mengenal pasti hampir 20 jenis masalah kesihatan yang boleh dibantu dengan pengambilan hasil produk berasaskan tongkat ali. Penemuan ini berdasarkan pengalaman sendiri golongan terdahulu. Maka, untuk memastikan kesahihannya secara saintifik dan mengenal pasti kebaikan Uricoma longifolia Jack secara keseluruhan, penyelidikan intensif ke atas tongkat ali dimulakan oleh sekumpulan penyelidik tempatan yang diketuai Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia atau FRIM dengan kerjasama Massachusetts Institute of Technology, USA pada awal tahun 2000. Hasil penyelidikan ini kemudiannya dipatenkan dan Biotropics Malaysia Berhad yang berfungsi membangun dan mengkomersialkan sumber Bio Malaysia telah diberi lesen eksklusif ke atasnya. Sejak itu, Biotropics telah menambah baik kualiti dan mendapatkan pengesahan keselamatan ke atas produk berasaskan tongkat alinya melalui kajian melibatkan manusia dan haiwan.
Demi mengangkat sumber bio tempatan yang penuh khasiat ini, Biotropics Malaysia melancarkan produk makanan tambahan tongkat ali kategori premium New Prep lelaki. Melalui proses piawaian berstruktur tinggi yang menjamin keselamatannya, New Prep lelaki juga merupakan produk di bawah kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan mempunyai pengiktirafan halal. Bagaimana pula dengan persepsi masyarakat yang sentiasa tertumpu kepada tanggapan bahawa khasiat tongkat ali hanyalah untuk meningkatkan tenaga batin lelaki semata-mata? Biotropics menerusi New Prep lelaki tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Dalam siri ujian klinikal manusia yang dijalankan oleh beberapa institusi penyelidikan antarabangsa di Malaysia, Amerika Syarikat, Afrika Selatan dan China, Biotropics telah mendapati bahawa bahan yang terdapat dalam tongkat ali mampu membantu tubuh manusia mencapai aras testosteron yang sihat secara semula jadi. Ini bermakna New Prep lelaki yang menggunakan ekstrak asli Vista tongkat ali bukan semata-mata berfungsi untuk kesihatan seksual tetapi membantu lelaki mencapai tahap kesihatan secara holistik termasuk memberi tenaga menyeluruh, mengatasi kelesuan, melancarkan peredaran darah, menambah baik kekuatan otot, meningkatkan daya fizikal dan mengurangkan tanda-tanda penuaan. Antara selebriti yang menggunakan New Prep lelaki keluaran Biotropics Malaysia ialah pelakon terkenal Aaron Aziz. Aaron telah mengamalkan kapsul New Prep lelaki sebagai makanan tambahan untuk memastikan prestasinya baik sepanjang hari, meningkatkan produktivitinya semasa bekerja dan menghilangkan kepenatannya bagi meluangkan masa bersama-sama keluarga. Untuk stamina dan prestasi lelaki sebenar, New Prep lelaki dari Biotropics Malaysia adalah jawapannya. Dapatkan sekarang di farmasi terpilih di seluruh negara. Untuk maklumat lanjut, layari www.newprep.com.my. Anda sedang mengikuti program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan yang diperkasakan dengan New Prep Lelaki. Dibawakan oleh Biotropics Malaysia Berhad di Bernama Radio 24. Kembali kita dalam program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan dengan topik yang kita angkat petang ini berkaitan dengan lelaki bertongkat ali. Ali kat belakang dia tu lambat sikit. Okey, doktor, saya nak tanyalah juga kan kita nak kongsi banyak kajian ataupun ada kajian yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni sesetengahnya tu mungkin bila dah masuk usia 30-an dia tu dah lemah syahwat. Jadi adakah dengan pengambilan tongkat ali ni kan ianya boleh mengubati masalah tersebut? Dan saya juga nak tahu berapa lama agaknya kepantasan apabila kita ambil tongkat ali tu 30 minit, selepas itu kita dah dapat dia punya impaknya tu ke ataupun macam mana? Okey, kalau kita nak tinjau tentang kemampuan syahwat dan sebagainya, kita macam seolah-olah menganggap tongkat ali ni sebagai ubat. Bukan. Tongkat ali bukan ubat. Okey. Dia ialah suplemen. Suplemen tu mana untuk untuk kesihatan, kesejahteraan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau kita nak bezakan antara penyakit dengan mungkin kelemahan. Itu lain lah. Kelemahan tu mana ialah tahulah saja kadang-kadang badan kita letih, lesu, kadang-kadang stres dan sebagainya, kita tak dapat berfungsi dengan sempurna. Jadi sebab tentu kalau kita dapat legakan stres, dapat legakan membikinkan badan kita selesa dan sebagainya, maka kita akan dapat berfungsi dengan sempurna. Kajian menunjukkan tongkat ali dapat mengurangkan stres. Maksud di sini ialah kalau diamalkan. Yang saya maksudkan ni ialah kajian yang menggunakan ekstrak tongkat ali yang larut dalam air, bukan sebarang tongkat ali yang dah piawaian. Ada piawaian. Jadi didapati kalau diamalkan secara regular dalam masa 24 jam, tahap kolesterol tahap kortisol ataupun hormon stres tadi tu dapat diturunkan. Jadi biasanya kalau kita stres, tahap kortisol kita akan meningkat. Kalau misalnya kita amalkan pengambilan tongkat ali ini, yang saya maksudkan tadi, ekstrak yang larut dalam air yang piawaian ni, maka kita boleh rasa keselesaan, kelegaan. Bukan ambil 1 hari 2 hari. Maksud di sini ialah kalau makan saja, kajian yang menunjukkan dalam masa 24 jam dapat menurunkan kortisol. Dalam tempoh 24 jam itu ke ataupun selepas 24 jam baru nampak? Dalam masa 24 jam tu kortisol tu dapat dikurangkan. Selain daripada itu, untuk lelaki didapati, especially lah, terutama sekali lelaki yang aktif dari segi fizikal, yang bersukan mana ke apa-apalah, apa-apa aktiviti fizikal yang dilakukan tu, tentu badan dia dalam keadaan yang stres, kortisol level pun meningkat. Tapi badan rasa letih, lesu,
rupanya makan tongkat ali itu dalam masa 24 jam kortisol dapat diturunkan dan juga testosteron ataupun hormon tenaga lelaki itu meningkat. Meningkat. Jadi itu yang satu keunikan, keajaiban tongkat ali ni. Okey. Jadi dalam masa 24 jam tu tak payah nak tunggu berapa hari tidak. Makan aja satu macam biar semangat bila datang. Kita ada pemanggil lah. Betul Zul, tapi sebelum tu saya nak menyebut tentang perkara ini kerana banyak produk-produk tongkat ali berasaskan tongkat ali ataupun mungkin banyak cakap-cakap tentang produk tongkat ali di dalam kalangan rakyat kita di Malaysia ini. Adakah ini menunjukkan bahawa lelaki di Malaysia ada masalah tenaga seksual? Mungkin doktor boleh ulas tentang itu ataupun kita ingin tahu peratusan ke statistik ke setakat ini. Tapi sekarang kita bersama pemanggil kita dulu, Encik Alias. Hello Encik Alias. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pemanggil pertama dalam rancangan ini. Jangan gelabah sangat, Encik Alias. Salam sejahtera kepada Dr. Ismail Tambi ya. Saya. Ya, saya rasa tidak perlu diperkenalkan lagi, seluruh Malaysia mengenali doktor. Alamak, takut ni. Ya, dan saya mengharapkan rancangan ini agar mendapat sambutan hangatlah daripada mereka. Okey, sedikit pendapatlah doktor ya. Okey. Dan saya sebenarnya mengamalkan tongkat ali secara berterusan lah. Okey, bagus tu. Cara saya makan doktor macam mana? Saya ada menyimpan tongkat ali sebesar ibu jari saja. Okey. Hampir satu hari saya akan raut sebesar lidi mancis. Okey. Saya punya begitu saja doktor. Ya, okey. Oh. Ya, memang pahit tapi lama kelamaan menjadi satu satu benda yang menyeronokkan macam ketagih pula doktor. Pula. Betul. Okay. Dan kesannya saya rasa memang amat seperti yang doktor kata tadi lah, memang sangat berkesan lah untuk kesihatan lah. Betul. Sama ada zahir atau batin. Ya. Okey doktor, sedikit saya nak menambah sikit doktor ya. Okey. Mengenai masalah kesihatan ni doktor, mungkin saya boleh tambah dengan urut doktor. Okey. Urut saya rasa saya pernah mengalami juga satu keadaan di mana saya macam kalah sebelum berjuang. Alright. Setelah saya berurut secara batin lah. Ya. Memang sangat berkesan lah. Saya rasa terutama pekerja-pekerja yang kurang pergerakan lah, seperti pemandu taksi, pemandu bas ataupun DJ yang duduk lama. Amboi, Saya rasa urutan ni salah satu mustahil doktor. Pasal dia kata kita orang dulu urat bersimpul. Okey. Ya, itu saja yang saya untuk bagi pendapat lah pada kali ini. Baik, Terima kasih. Cik Alias. Yang lain-lain boleh terus hubungi kami. Sekali lagi 0326927939. Dan ada perkara yang doktor nak ulas tentang apa yang disebut Cik Alias tadi. Memang kita nafikan lah. Kalau kita cakap tentang kesejahteraan tu memang kita nafikan. Tapi kita seperti cakap kena bezakan daripada masalah biasa tu dengan penyakit ni. Kalau penyakit tu urut ke, puntal ke, sental ke, apa ke, tak jalan ni, kena jumpa doktor juga dapat ubat. Tapi dalam keadaan yang apa yang Syed Abbas cakap tadi kan, kalau duduk lama kita rasa kebas punggung kita, mungkin kalau kita bergerak-gerak sikit, ya, kita cengkam-cengkam lagi otot punggung kita dan sebagainya, mungkin jalanan darah pun lancar, elok lah. Macam tu. Malahan kemut-kemut pun lagi bagus. Kemut-kemut kata orang. Sejenis senaman juga. Yes. Jadi senang. Anda duduk aja macam tu, tak payah nak buat apa-apa, cuma cengkam lubang najis macam seolah-olah anda nak tahan kentut, nak tahan berak macam tu. Cengkam lepas. Guna tangan ke? Tak payah. Oh, tak payah. Ini cuma saya tunjukkan gaya gara. Tak payah. Okay. Macam seolah-olah dia macam tu lah, macam tangan kita mencengkam. Lubang najis kita macam tu lah kononnya beraksi tu. Jadi dengan cara tak langsung tu, macam tu. Bukannya untuk wanita, lelaki pun kena lakukan. Senaman baru jalanan darah, urat saraf pun sempurna dan sebagainya. Patutlah Rina, saya selalu keluar. Saya tak boleh duduk lama sangat di konti. Lama-lama saya kena keluar pergi tandas ke, kena ada. Itu defensif bunyinya. Kalau anda sedang menonton di laman web kami, anda boleh tengok Dr. Ismail sebenarnya juga menggambarkan apa yang disebutkan. Sebab tu Zul agak terbinga-binga sikit tadi. Itulah dia. Sebab dia cengkam-cengkam tunjuk kat tangan. Jadi saya tengok itulah, kena guna tangan ke apa. Okey. Doktor, kajian khusus di Malaysia tentang masalah seksual dalam kalangan lelaki kita. Itu sesuatu yang harus dibimbangi oleh wanita. Ya, dia macam ni tau. Dibimbangi oleh wanita. Okey. Betul. Perkara ni biasanya kan biasa. Untuk wanita biasa. Pasal apa? Benda ni kan tak ada masalah. Pasal apa? Kita cakap tentang
diri kita sebagai lelaki, sebagai perempuan, Ya. apa dia yang perlu dan sebagainya kan. Memang kita nafikan. Satu ketika dahulu tahun 1996 97 ada satu tinjauan tentang betapa bermasalah yang lelaki Malaysia ni, yang kita maksudkan kadar mereka yang ada masalah disfungsi erektil. Ya, jadi kajian menunjukkan ya dalam umur 40 dia dapati 40% lelaki mengalami masalah ni. Umur 40%? 40%. Oh. Umur 50, 5%, 60, 60%, 70, 70%. Jadi gambaran yang kita dapat ialah apabila umur kita masuk mencecah 40 je, itulah dia. Memang kita nampak 40% daripada kalangan kita ni ya memang ada masalah. Soalnya ialah tahap masalah tu. Sama ada tahap tu awal, pertengahan ataupun tahap yang serius, yang tetap. Yang awal tu mana sekali-sekala gagal, sekali-sekala gagal. Yang pertengahan tu kebanyakan kalinya gagal dan juga dari segi kualitinya pun tak bagus. Dari segi sesekali je berjaya lah maksudnya. Sekali-sekala je. Yang ketiga tu langsung tak boleh buat apa-apa. Tu cerita. Sebabnya apa, doktor? Ada kaitan dengan pemakanan kita ke? Kajian tu juga menunjukkan ada kaitan dengan gaya hidup kita. Itu yang utama sekali. Yang dia nampak ya. Senaman tak ada, merokok, minuman keras, stres. Kerja banyak kat pejabat, kena marah selalu. Stres lah tu. Jadi itu cerita dia. Yang kita nampak. Itu tentang gaya hidup. Lagi satu penyakit. Penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kolesterol, masalah prostat, penyakit mental. Semua ni juga dirangkumi boleh memberi masalah disfungsi erektil. Masalah ketegangan juga dalam kalangan lelaki. Baik, kita ada pemanggil. Kita nak bersama dengan Cik Amir. Hello Cik Amir. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum doktor. Saya ni nak tanya punca penyakit urat saraf ni, kalau ikut kata pakar Korea, dia kata berpunca daripada urat-urat tulang belakang dan perut. Betul ke pada pendapat doktor macam tu? Itu. Okey. Itu saja Cik Amir. Itu yang nak tanya saya. Itu tanya betapa banyak saya sudah banyak tahun saya mengikuti. Dia kata punca sakit saraf, punca sakit saraf ni daripada tulang belakang. Tulang belakang dan perut. Dan dia mereka menyediakan satu perkhidmatan percuma lah. Satu percubaan. Percubaan. Kemudian kalau kita puas hati, kita belilah. Kalau kita tak puas hati, kita tak belilah. Kita nak tahu kesahihan dakwaan itulah. Okey. Ya. Terima kasih Cik Amir. Okey, kita tak nafikan urat saraf kita mustahak memberikan yang mana pancaran berkaitan dengan pergerakan kita, aktiviti tubuh badan, fungsi dan sebagainya, ianya melalui rangkaian urat saraf kita. Ya, memang kita nafikan. Jadi kalau misalnya katakanlah urat saraf tu bermasalah, maka rangkaian tu pun dalam keadaan yang tidak tenteram. Jadi message tak sampai dan macam-macam lah. Tapi untuk urat saraf tu bermasalah, dia ada kaitan dengan penyakit-penyakit tertentu lah. Macam kita nampak penyakit kronik yang kita mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi. Habis tu dalam macam tu penyakit berkaitan dengan umur kita dan sebagainya. Jadi itulah lebih kurang yang boleh kita kaitkan dengan fungsi ataupun masalah urat saraf. Tapi yang anda cakap ni ialah tentang peralatan yang sedia ada ni lah. Macam-macam jenama yang ada. Kononnya getaran yang kita lakukan kepada tubuh badan kita, kepada kaki kita dan sebagainya, konon dapat memberikan rangsangan secara positif. Kononnya dengan getaran dan juga tekanan yang kita dapat daripada peralatan tersebut dapat memberikan kita lebih cergas, ya, lebih sempurna. Yalah, ini semua ni ikut konsep perubatan dan juga kefahaman perubatan Korea, perubatan China, India dan sebagainya. Jadi saya tak boleh nak cakap banyak lah pasal saya ni ikut dari segi apa yang saya belajar lah, iaitu perubatan moden, alopati, yang mana mesti ada sebab-sebab lah. Kata orang tu kalau tak ada penyakit maka tidak akan berlaku perkara macam ni. Tapi kita pun sedia maklum lah, apabila kita dah berumur, macam-macam perubahan yang berlaku kepada diri kita. Kita tidak aktif, kita tak banyak lakukan pergerakan, kita tak jaga kesihatan kita, penyakit pun muncul.
Jadi akibat daripada penyakit tadi itu macam-macam masalah yang macam ni yang timbul. Baik. Kita tak confuse lah. Yang saya nampak ni kebanyakan, saya pernah pergi ke pusat-pusat ni, saya nampak memanglah banyakkan orang tu beratur untuk dapat getaran tau. Yang datang ni semua orang dah berumur-umur. Jadi dia orang duduklah kenalah getaran tu untuk beberapa minit, ada sampai setengah jam dan sebagainya. Jadi sambil dah dapat getaran tu, diorang pun slow talk dengan orang-orang ni, suruh beli ataupun cadangkan untuk beli dan sebagainya. Saya cakap janganlah. Kalau kita ada apa-apa masalah kesihatan tu, kita dapatkan rawatan moden. Ya, pergilah jumpa kita ada banyak hospital, kita pergi ke hospital dapatkan bantuan doktor. Janganlah kita pergi tempat-tempat yang bukan-bukan ni dapatkan getaran dan macam-macam. Nanti kita Okey. Ini doktor, satu perkara kan berkaitan dengan kekerapan melakukan hubungan seks lah. Yang orang kata idealnya itu dalam 2 kali seminggu macam tu kan Tidak, tak ada ideal. Tak ada ideal. Kata orang tepuk dada tanya selera. Siapa yang tipu awak? Itulah ada orang tipu saya ni. Tapi bila kita dah ambil ambil tongkat ali ni, kemungkinan tenaga tu lebih, jadi kemungkinan kekerapan itu lebih juga, tidak akan membahayakan. Lagi saya nak beritahu lah, ini tongkat ali ni cuma suplemen saja. Ya, bukannya kata orang tu magic bullet ke apa ke. Dapat ya kita pun satu macam yang liar ke apa ke. Tak ada. Tidak, kita makan, kita nak badan kita sihat, segar, kita aktif. Yelah, dalam kehidupan kita macam-macam yang kita lakukan. Betul tak? Daripada pagi kita bangun, macam-macam aktiviti. Lebih-lebih lagi sekarang dengan zaman moden, sekarang dengan traffic jam, dengan macam-macam lagi. Jadi perlu aktif. Maka kan Aaron Aziz makan benda tu. Dia tengok badan pun dah kental kata orang. Tak perlu makan benda tu untuk beraksi. Tapi makan juga. Untuk apa? Untuk tenaga lah. Maknanya kalau untuk satu tujuan saja macam tu, itu stigma semata-mata. Orang bujang pun boleh makan juga sebagai suplemen. Okey, baik. Kita ada pemanggil seterusnya, Cik Zaidi. Encik Hassan terlebih dahulu. Hello, Encik Hassan. Assalamualaikum, doktor. Saya Waalaikumsalam. Saya ada 2 soalan, doktor. Ya, silakan. Pertama sekali, mengapa bila lelaki, bila kita tengok bini kita, kita macam tak terangsang. Bila tengok anak dara, kita rasa kita geram. Dia cepat merangsang. Padahal kita usia yang sama, tapi kita lebih terangsang, lebih menarik. Satu. Yang kedua, adakah benar orang kata kalau kita ada bini muda ni, usia kita jadi panjang, kita jadi sihat kerana kita selalu beraksi lah. Selalu beraksi, kita hebat, kita jadi ceria, umur penyakit kurang kerana ada satu enzim yang keluar pada badan kita melawan penyakit-penyakit. Jadi adakah benar kita lebih hebat? Okey, sekejap lagi kita jawab soalan Cik Hassan ni. Kita ada Encik Zaidi di talian pula. Hello, Cik Zaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Prisman. Waalaikumsalam. Baik. Dan juga pada Zul dengan Rina. Ya, saya. Ada 2-3 pertanyaan. Okey. Apa dia? Saya nak tanya tentang minum ais. Ais adakah baik untuk kesihatan lelaki ke atau sebaliknya? Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak bertanya, benda ni agak sensitif sikit. Tabiat budak-budak muda yang selalu beronani ni. Adakah yang kesan pada performance selepas certain umur kan maksud saya? I think doktor faham maksud dia. Dan yang ketiganya, saya kawan ada pernah beri saya serbuk tongkat ali yang dia extract daripada tongkat ali. Okey. Dia ada shelf life tak? Ada, saya dapat 3 tahun lepas masih ada, saya tak habis lagi. Okey. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Hassan dan juga Cik Zaidi. Kita jawab sekejap lagi soalan-soalan yang dikemukakan oleh pemanggil kita, dan kepada anda boleh terus lagi hubungi kami 0326927939. Kita berhenti seketika. Anda sedang mengikuti program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan yang diperkasakan dengan No Prep Lelaki. Dibawakan oleh Biotropics Malaysia Berhad di Bernama Radio 24. Assalamualaikum bang, tak berlakon ke hari ni? Waalaikumsalam dek. Baru je habis. Masih bertenaga. New Prep Lelaki. Tongkat ali untuk tenaga lelaki. Untuk tenaga lelaki? Saya ambilnya setiap hari untuk tenaga sepanjang hari. Telah diuji secara saintifik pula tu. New Prep Lelaki, sistem tenaga untuk lelaki sejati.
Aaron Aziz mengamalkan pengambilan NuPrep untuk mengekalkan prestasi dan tenaga berpanjangan. Baik, ini masanya untuk kita jawab soalan-soalan daripada rakan-rakan kita yang memanggil tadi, Cik Hassan dan juga Cik Zaidi. Cik Hassan dulu, doktor, penyakit kalau tengok anak dara je jadi rasa Itu lain penyakit. daripada tengok isteri. Itu penyakit Itu juga. penyakit. Boleh ubati dengan tongkat Ali tak? Ke macam Okey, mana? ini saya nak beritahu kan, kajian menunjukkan, malahan kajian ni pernah dilakukan di banyak negara. Di Turki pun ada melakukan kajian. Kononnya kebanyakan lelaki dia lebih suka membayang-bayangkan benda yang menggairahkan, gambar yang menggairahkan ketika dia beraksi dengan pasangan. Kononnya dengan cara macam tu dapat kata orang tu naikkan lagi semangat dia, kuatkan lagi semangat dia macam tu. Jadi sama ada benda tu boleh atau tidak, itu saya tak pasti. Tapi yang pasti di sini memang kita tak nafikan benda yang seronok, benda yang boleh naikkan perasaan syahwat kita, seks kita dan sebagainya, saya fikir perkara biasa. Cuma kita tak cakap. Kita tengok, tapi dalam hati tu macam-macam yang berlaku. Tapi soalnya di sini anda nak tengoklah, tapi jangan buat apa-apa. Itu cerita dia. Nak tengok, nak syok sendiri, lantaklah. Tapi memang perkara tu mungkin kita tak nafikan dapat kata orang tu membarakan perasaan dan sebagainya. Kalau itu anda fikir bagus untuk tingkatkan lagi hubungan intim antara anda dengan pasangan anda, saya fikir tak ada masalah. Pasangan yang halal lah. Itulah cerita dia. Jangan pula dengar si orang cakap orang tu pasang lagi satu, dia pun pasang, kononnya nak beraksi dengan kuat dan sebagainya. Lama-lama benda tu pun letih juga. Yang saya nampak macam tu, saya banyak kendalikan kes macam ni tau. Yang mana dia kahwin sunyi, dah kahwin sunyi, lepas tu dah tak dapat nak buat apa-apa. Mula-mula kata orang tu hangat-hangat hati ayam lah kata orang. Macam melenting-lenting, menggelitik kata orang kan. Lama-lama pun dia pun slow down lah. Jadi kalau Encik Hassan kata tadi, orang katanya kalau ada isteri muda ni, kita pun lagi muda, itu satu pendapat yang salah, doktor. Okey, ini mungkin perasaan kita je lah. Perasaan kita. Bayangkan memang semuanya seronok, tapi berapa lama? Kita bukannya nak kahwin, nak buat seks saja, kita nak kasih dia makan. Nak kasih pakaian, nak kasih dia tempat tinggal, nak kereta, nak itu, nak ini. Nama-nama pokai. Itu cerita. Dah pokai lagi, benda tu pun lagi lonteh nanti. Betul juga. Sebab apa tadi kita nak kaitkan dengan stres kan. Bila dah ada pasang satu lagi, tambah ada isteri 2, 3, tambah stres. Lagi gila stres. Bila dah stres tak boleh beraksi. Itu masalahnya. Jadi lelaki fikir panjang. Fikir panjang-panjang, Cik Hassan. Kita ada Encik Zaidi yang bertanya beberapa soalan juga tadi tentang ais, tentang onani dan juga tarikh luput untuk tongkat Ali. Okeylah, kalau kita cakap tentang ais ni kan, minumlah sebanyak nak minum. Tapi cuma kalau sakit tekak lagi bagus. Pasal keradangan dapat dikurangkan, dikecutkan. Tapi kalau kita hangat nak beraksi ni minum ais, mana jalan? Kalau dah hangat tu ada, minum ais ke apa pun tak jalan. Kecuali kita ambil ais, kita taruh di situ, mungkin dia jalan lah. Tu cerita dia. Tapi itulah nak kaitkan sikit, sebab orang kata kalau lepas bersama jangan minum air ataupun jangan minum ais. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. So kena tipu lagi, saya tak tahu. Saya banyak ditipu ni. Memanglah orang kentung punya ni. Habis tu yang serbuk dia cakap, serbuk. Dia macam ni lah, serbuk kita macam ni, apa-apa pun kita kena tengok betul ke orang kasih kita ni serbuk, betul ke tak betul ke dan sebagainya. Dan kalau ianya daripada bahan-bahan biologik, bahan-bahan biologik ni dia kalau terdedah, dia boleh kena macam-macam lah. Dia boleh kena kulat lah, boleh ada kuman lah, macam-macam lagi. Kalau tak disimpan dengan sempurna, kemungkinan besar dia boleh bertukar menjadi racun. Yang saya nampak macam tu lah. Jadi jangan ambil serbuk itu, ini dan sebagainya. Pastikan apa yang kita dapat tu benda yang tulen, yang sempurna, memang ada tarikh dia, tarikh dikeluarkan, luput dan sebagainya. Dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang dicampur. Kebanyakan yang saya nampak ni ada macam-macam bahan campuran beracun. Apa-apa pun lah, dalam serbuk lah, dalam itu, dalam ini. Itu yang selepas 30 minit, selepas setengah jam boleh beraksi terus tu. Betul. Itu semua tu memang beracun. Benda tu beracun. Jadi mungkin ada kaitan juga dengan soalan rakan kita di Facebook yang bertanya macam mana doktor kita nak mengenal tablet tongkat Ali yang asli dengan mata kasar, bagi mereka yang mungkin tak ada pengetahuan perubatan dan sebagainya. Ada mungkin istilah ke formula tertentu ke, nama label ke yang kena elakkan ke macam mana doktor?
Okeylah, apa-apa pun kita kena beli daripada tempat-tempat yang kita tahu memang diiktiraf sebagai tempat yang kita boleh beli. Macam saya maksudkan di sini farmasi. Di farmasi. Tapi ada juga kedai-kedai jamu yang bertaraf tau. Yang bertaraf tu mana bukan di kita panggil sebagai black market punya tempat tu, bukanlah. Itu mana real jamu punya stall ni yang mana memang dia ada semuanya rangkaian bahan-bahan jamu yang baik, yang tulen yang bagus. Jadi kita boleh dapatlah dari situ. Ya, macam Tongkat Ali ni yang saya difahamkan banyakkannya. Malahan yang premium yang kita cakap ni semua ada kat sana. Tak ada masalah lah. Jadi janji dapat daripada tempat yang sesuai, yang diiktiraf, yang mana kita tidak sanksi lah tentang benda tu. Dan permit Kementerian Kesihatan juga. Betul, itu kita penting. nafikan. Okay. Tapi memandangkan sekarang ni kan diorang boleh ciplak permit, boleh ciplak tu, ciplak ni dan macam-macam ciplak yang ada. Kadang-kadang stiker hologram tu pun ada juga. Macam-macam ada, kita kena berwaspada. Okey, baik. Kita ada Encik Yusof di talian sekarang, Zul. Encik Yusof di talian. Encik Yusof? Hello, Encik Yusof. Okey. Okey. Kita bersama dengan Encik Syam pula. Encik Syam. Hello, Encik Syam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap dengan doktor. Silakan. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya ni, ada macam apa ni, kan sekarang ni banyak apa di kedai-kedai kopi, Tongkat Ali apa semua kan. Jadi saya di dekat apa ni, dia tulis apa untuk kesihatan apa ni apa semua kan. Bagi saya selalu minum tu, tapi tak ada apa pun, mungkin bahan dia tak cukup ke, atau lagi satu, kita berapa banyak kita punya sepatutnya kita ambil Tongkat Ali ni untuk supaya cukup supaya jadi terus. Okey. Okey, baik. Baik, terima kasih Cik Syam. Kita ada seorang lagi. Okey. Cik Syukri terlebih dahulu. Hello Cik Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Saya cuma nak tanya ada 2 soalan saja. Okey. Nak tanya doktor tentang apa ni, tanda-tanda awal erectile dysfunction tu. Betul. Ada pendapat mengatakan cara pancutan air kencing tu ada menunjukkan tanda-tanda lah. Okey. Yang kedua untuk Tongkat Ali, untuk keteguhan lelaki. Kalau keteguhan, apakah dia ada kaitan dengan kualiti air mani? Walaupun dia teguh, kita nak tengok juga air mani. Adakah ia memberi yang you maksud apa tu? Apa dia teguh? Apa tu? Keras lah. Kalau benda keras, air mani bagus ke? Itu soalannya. Adakah dia menjamin kualiti juga? Okey, lagi apa lagi? Itu saja soalannya. Pasal Encik Syam tadi tanya tentang kopi Tongkat Ali ni. Okey, banyak betul di pasaran. Banyak kopi. Pernah dengar tak kopi maut? Kopi maut. Kopi maut kat kedai banyak kopi maut. Ke? Janganlah, jagalah. Ya, makan dia terus keras. Kita tak nak macam tu. Bukannya benda tu keras, kita yang keras. Itu yang kita risaukan. Itu risau tu. Banyak kopi canggung. Saya dengar kopi canggung. Pernah dengar tak kopi canggung? Kononnya kalau nak minum kopi tu kena cangkung. Pula macam dah. tu lah. Macam tu cerita dia. Okey. Janganlah, ya. Apa lagi kalau kita ada masalah. Ini yang kita kata ada racun tadi kat dalam tu. Itulah dia. Sampai kena cangkung pula minum kopi canggung ni. Lepas tu terlentang, menongging. Bahaya ni. Itulah cerita dia. Jangan. Janganlah main semua tu. Jangan main kopi-kopi ni. Ya, kalau kita ada masalah kesihatan, jumpa doktor kita. Straight away, jumpa doktor. Tanya, kenapa doktor saya lemah dan sebagainya. Jangan pergi segala pergi kedai kopi, bantai kopi. Ya, lama-lama kita pun kopi juga nanti. Okey. Itu cerita dia. Soalan Cik Syukri tadi. Tanda-tanda awal ada kaitan dengan air kencing. Agaknya mungkin pancutan air kencing tak kuat, maksudnya mungkin tak boleh ada kena-mengena langsung. Tak ada kena-mengena apa dengan air kencing pula kan? Kotlah meleleh saja air kencing tu mungkin ada kaitan. Kononnya macam tu lah. Ya, kononnya kalau meleleh tu mana power tak kuat lah. Otot tu tak kuat, otot kemud tak kuat. Tak ada kena-mengena. Tak ada apa-apa lah. Tapi jangan tahan kencing lah. Jangan cuba orang cakap kalau kita kencing berdepa sana jauh, kita cuba nak aim berdepa-depa. Itu tak betul lah tu. Apa pun. Ada yang setengah tu kononnya kalau nak kuat tu kononnya power pancuk tu sampai meletup keluar kat sana. Kononnya isteri dia boleh mengandung. Tu pun mengarut juga. Jangan mengarut. Itu apa lagi yang kita jadi dengar? Ada simptom yang memang jelas tentang disfungsi erektil ini ataupun dia jadi macam tu saja doktor? Okey, dia macam ni tu. Apabila kita cakap istilah disfungsi erektil, apa yang kita maksudkan di sini lah, kita tidak dapat mencapai
situasi ketegangan yang cukup untuk kita lakukan intiman dengan pasangan kita. Itu mana kita gagal. Selama ni semuanya okey, tak ada masalah. Sekarang kita dapati ada masalah. Kalau benda tu berlaku sekali-sekala, itu mana itu petanda awal, macam wake up call. Come on, jumpa doktor. Mungkin anda nak kena penyakit ni, mungkin anda nak kena kencing manis ataupun darah tinggi ataupun kolesterol. Itu cerita dia. Bukan kita bergasak pergi beli minyak dap, minyak lintah, minyak segala minyak, pergi lomo benda tu macam nak gila, uli puntal pulas. Kononnya nak jadi baik. Tidak, jumpa doktor tu. Okey. Baik, Zul, seterusnya mungkin ada beberapa sisa soalan lagi yang kita sebenarnya nak jawab soalan yang dikemukakan oleh pemanggil kita tadi, Cik Zaidi, yang tanya tentang beronani. Adakah beronani kerap kali? Okey, ini kita nafikan. Dia macam ni tu. Anda bayangkan, anda gunakan tangan anda, gunakan minda anda, semuanya anda lakukan secara sendiri. Paksa. Jadi macam mana anda tahu anda lakukan betul ke tidak? Banyakkan orang yang macam ni dah taksub dengan amalan tu, dia dapati dia tidak dapat beraksi dengan sempurna dengan pasangan dia. Sama ada tak dapat buat, ataupun buat tak cukup, ataupun mungkin dia main bergoyang macam nak gila, tak jadi-jadi. Macam itulah cerita dia. Macam-macam. Ataupun mungkin berlaku. Sekarang ni ada alat-alat tertentu. Memanglah kalau nampak sekarang ni kan penggetar tu belilah kat luar. Bukan memang banyak bersepah. Penggetar. Jadi boleh menggetarkan benda dia tu. Bayangkan anda guna menggetar untuk menggetarkan benda anda. Kalau benda tu tak menggetar, yang normal tak menggetar, sampai sudah tak kan pancut. Tu cerita. Jangan main-main dengan alat penggetar ni. Okey, baik. Itu antara perbincangan kita berkaitan dengan dunia lelaki pada minggu ini. Lelaki bertongkat ali. Kita dah sentuh beberapa perkara berkaitan dengan tongkat ali, bagaimana fungsinya, bagaimana ianya boleh membantu kecergasan secara keseluruhannya. Dan minggu depan kita akan bersama lagi untuk bercakap berkenaan dengan banyak perkara lain. Pastinya berkaitan dengan dunia lelaki. Antaranya antara perkara-perkara yang akan kita kupas ialah tentang potensi si lanjut usia. Malu bertanya, hidup merana, kesukaran dapat zuriat ataupun keletihan punca hubungan dingin. Ini antara topik-topik yang akan kita kupas sepanjang mungkin siaran. Boleh juga kita kaitkan dengan soalan Cik Hasan tadi, isteri pertama, ada isteri kedua, isteri ketiga. Jadi ini pengagihan pun kita boleh bincangkan juga. Dan saya kira tentang kesukaran dapat zuriat ni ramai yang nak tahu juga sebenarnya. Dan doktor akan cuba jawab untuk episod-episod akan datang, dunia lelaki dan kekeluargaan bersama NuPrep. Dan kita harus berakhir di sini terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan hari yang sama, hari Khamis 6.10 petang hingga 7 malam. Mewakili penerbit Ehsan Yahya, saya Wan Syarina. Saya Zulkifli Bujang. Saya Ismail Tambi. Kita jumpa lagi. Program Dunia Lelaki dan Kekeluargaan itu tadi diperkasakan dengan NuPrep Lelaki. Dibawakan oleh Biotropics Malaysia Berhad.